Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat. Baik. Ya Allah. Tak kasih pun bawa mic kita. Baik, persilakan ya subuh kita pagi ini insya-Allah dengan kita sama-sama baca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa syaa'allahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadja'al jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman yang berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yunhadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi nas ajmain. Yang maksud tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih dia kasihi, kata Nabi, lebih kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intiba wal ibadatu ibadah wa na'sa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang dihormati silakan Tuan Imam, seluruhnya Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau dan kuasa surau,
tuan-tuan haji, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala, tuan-tuan. Sekali lagi tuan-tuan, pada subuh ini alhamdulillah dapat solat berjemaah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang kita lakukan pada pagi ini insya-Allah. Dan juga pada hari ini. Jadi pada pagi ini kita sambung sunat-sunat wuduk juga. Betul kan? Sunat-sunat wuduk. Sampai berapa tu? 61. 61 mata-mata, berkumur-kumur dan istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Ini termasuk dalam sunat wuduk lah. Sunat wuduk ni banyak. Sini ada menyatakan berapa? 13, 14 dan mungkin lebih daripada 14 lah sunat wuduk banyak. Jadi pada pagi ni kita lihat yang pertama, itulah perkara yang keempat sunat wuduk, itulah mata ataupun dalam terjemahan dia berkumur-kumur, dan istinsyaq. Istinsyaq maksudnya masukkan air ke dalam hidung. Jadi qala musallifu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin. Telah berkata audio sondah ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan memberi manfaat insya-Allah akan ilmunya dalam dua negara, dunia dan akhirat. Jadi perkara yang keempat ialah berkumur-kumur dan istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Berkumur ialah masukkan air ke dalam mulut dan mengedarkannya, kemudian meluahkannya. Berkumur ialah masukkan air ke dalam mulut dan mengedarkannya, maknanya berpusing-pusing lah kan dalam mulut kita tu. Kemudian meluahkannya, mengeluarkannya semula. Kemudian istinsyaq ialah memasukkan air ke dalam hidung dan menyedut dengan nafasnya sehingga sampai ke pangkal hidung. Sehingga sampai ke pangkal hidung. Kemudian mengeluarkan semula air dan kotoran yang ada di dalam hidung. Cuma jangan buat lebih sangat lah. Kan kau odih lah hidung tu kan. Satu hal pula. Jadi istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung dan menyedut dengan nafasnya sehingga sampai ke pangkal hidung. Kemudian mengeluarkan semula air dan kotoran yang ada dalam hidung. Berkumur dan beristinsyaq adalah hukumnya sunat. Berkumur dan istinsyaq hukumnya sunat dalam wuduk dan juga dalam mandi. Jadi maksudnya bukan hanya dalam wuduk, disunatkan juga kita istinsyaq pada waktu mandi, fil ghusli. Wal matmadah wa istinsyaq sunnatun fil wuduk wa fil ghusli. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu bin Abbasah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahdin yukarribu wudu'ahu summa yatamatmadu summa yastanshiku wa yastanshiru illa kharajat khataya fihi wa khashimuhu ma'al ma' wa khashimuhu minal ma'." Maksudnya sesiapa di kalangan kamu yang berwudu kemudian dia berkumur, ma minkum min ahadin yukarribu wudu'ahu, siapa yang kalangan kamu yang berwudu kemudian dia berkumur, kemudian beristinsyaq, mengeluarkan air masukkan air ke dalam hidung dan keluarkannya, maka gulah dosa-dosa mulut dan pangkal hidungnya. Illa kharajat khataya bi wa khaya simuhu minal ma'. Jadi gugurlah dosa-dosa mulut dan pangkal hidungnya beserta dengan air tersebut. Hadis riwayat daripada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bilangan 822. Rujuk pada kitab Mughni Muhtaj
Kitab buku ni muhtaj. Ya, hadis sahih tuan. Hadza hadis sahih rawahu Muslim. Tentang boleh lihat pada jilid yang ke-6. Hadis sahih dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang ke-6 di muka surat 117. Dan juga hadis 832. Unzur Mughni Muhtaj. Lihat ada kitab Mughni Muhtaj dia kata. Kitab Mughni Muhtaj ni salah satu daripada kitab hebat lah. Ya, sekarang Imam Syafi'i ni, mazhab Imam Syafi'i. Dia ni syarah kepada kitab Matan Minhaj. Syarah Matan Minhaj ni, yang itu kitab kata Minhajul Talibin yang dikarang Imam Nawawi itu memang banyak syarah dia. Salah satunya ialah Mughni Muhtaj. Itu juga kata kitab Kanzur Raghibin. Kemudian kitab Tuhfatul Muhtaj. Dan banyak lagi kitab lain lah yang mensyarahkan kitab Minhajul Talibin. Baik. Disunatkan lebih-lebihkan berkumur dan istisya berdasarkan sabda Nabi SAW. Nabi pernah bersabda kepada Laqit bin Sabirah. Laqit bin Sabirah, asbagil wudu wa khallil asabi' wa balik bil istisya illa takunna sha'iman. Maksudnya sempurnakanlah wudu dan gosoklah antara celah-celah jari, wa khallil asabi', gosoklah antara celah-celah jari ketika berwudu, serta lebih-lebihkanlah wa balik bil istisya, lebih-lebihkanlah pada istisya, masukkan air dalam hidung, illa antakuna sha'iman, kecuali jika kamu berpuasa. Jadi kalau berpuasa kan kita tidak digalakkan berlebih-lebih lah, takuti akan batal puasa. Jadi maknanya benda itu makruh lah kalau kita lebih-lebih. Itu juga dengan gosok gigi. Gosok gigi pun kita disunatkan selepas sebelum gelincir matahari. Sebelum gelincir matahari kita disunatkan gosok gigi. Boleh gosok gigi lah lepas daripada gelincir matahari, kan? Lepas daripada zuhur tu memang tak digalakkan lagi lah. Sebab bau mulut orang berpuasa ini kan seperti kasturi bau dia kan. Walaupun daripada sudut pandangan manusia memanglah baunya tak elok, jelek. Tapi pada sudut pandangan Allah Ta'ala, orang yang berpuasa ni kan bau dia harum, kan miski kan, seperti bau kasturi. Sebabnya kita tak digalakkan menggosok gigi ataupun istinja ke berkumur-kumur dan sebagainya, tidak digalakkan selepas daripada gelincir matahari. Baik, kemudian ketika berpuasa janganlah terlalu berlebihan ketika istinja. Jangan berlebihan. Bukan tak boleh, boleh. Tapi jangan berlebihan, tak buat pun tak apa. Sunat berkumur dan istinja terhasil apabila dilakukan kedua-duanya secara berasingan, seperti dia berkumur sebanyak 3 kali. Kemudian barulah istinja sebanyak 3 kali. Tetapi lebih afdal melakukan kedua-duanya serentak dengan cara berkumur dan masukkan air ke hidung dengan sekali cedok sahaja, kemudian melepaskannya keluar. Maka hal ini diulang-ulang sebanyak 3 kali. Ini berdasarkan hadis riwayat daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala yang menyebutkan fatamatmada wastansyara bisalasa ghurfatin. Lalu beliau berkumur, beristinsyak dan mengeluarkan air dengan 3 kali cedokan. Jadi harus meninggalkan berkumur dan istinja berdasarkan sabda Nabi SAW kepada seorang Al-Arabi. Arabi ini Arab Dusun lah, Al-Arabi. Kepada seorang Arabi, tawadda kama amarallah, berwuduklah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Jadi apa yang Allah Taala perintahkan dalam Al-Quran tidak menyebutkan berkumur istinja. Ini kerana berkumur dan istinja melibatkan anggota dalaman
yang dihalangi oleh halangan yang biasa. Maksudnya anggota luaran. Oleh itu, ia tak wajib dibasuh. Sebagaimana hanya tak wajib dan tidak sunat membasuh kedua-dua mata. Kerana hal itu tak pernah dinukilkan oleh Rasulullah SAW. Baik dalam bentuk perbuatan maupun kata-kata. Jadi maknanya sisyak baru kata madmadah ni sunat je. Sebab apa? Dia memang tak ada sebut dalam Quran pun. Dalam Quran pun tak tersebut. Kan? Itu. Walaupun tak sebut, disebabkan Nabi buat, maka kita digalakkan buat juga lah. Itu. Baik. Jadi apa yang Allah Ta'ala perintah Quran tidak menyebutkan berkumur-kumur dan sisyak. Ini kerana berkumur sisyak melibatkan anggota dalaman yang dihalangi oleh halangan yang biasa, anggota luaran. Berkumur-kumur kan benda dalam. Kan masukkan air dalam mulut kan? Dalam. Faham? Dalam mulut, dalam hidung. Jadi dia termasuk dalam anggota dalaman lah. Macam tu. Oleh itu, ia tak wajib dibasuh. Sebagaimana halnya tak wajib dan tidak sunat membasuh kedua-dua mata. Kedua-dua mata pun tak wajib, tak sunat. Tapi bila kita angkat wuduk, kan dia akan basuh juga. Dia akan basuh juga muka. Cuma mengenakan air pada mata tu memang tak disunatkan lah. Macam tu. Tak wajiblah kita kenakan. Kemungkinan boleh mudarat mata pula. Kan? Walaupun mata ni termasuk dalam satu daripada anggota muka kan. Mata termasuk anggota muka juga. Tapi walau macam tu tak wajib dibasuh. Sebab kita takuti mudaratkan mata kita. Apalagi kalau ada orang kena penyakit mata pula kan. Ada orang kena penyakit mata. Atau mungkin dia baru ada buat pemudahan mata dan sebagainya. Memang tak digalakkan lah. Takut mudarat. Gitu. Walaupun dia termasuk dalam bahagian muka itu. Sedangkan muka adalah wajib dibasuh. Oleh itu dia tak wajib dibasuh mata tadi. Sebagaimana hanya tak wajib dan tak sunat membasuh kedua mata. Kerana hal tersebut tak pernah dinukilkan oleh Rasulullah SAW. Baik dalam bentuk perbuatan maupun kata-kata. Bentuk kata-kata. Kemudian yang kelima, melurut-lurut janggut yang tebal. Melurut tahlilul lihyati al-kassati. Tahlilul lihyati al-kassati. Melurut ataupun menyilat-nyilat janggut yang tebal. Jika janggut seorang itu nipis, tak wajib, maka tak wajib dibasuh janggut dan kulitnya sekali berdasarkan ayat Quran yang telah disebutkan. Jika janggut seorang itu nipis, maka wajib dibasuh janggut. Wajib dibasuh janggut dan kulitnya sekali berdasarkan ayat Quran yang telah disebutkan. Jadi janggut tuan tebal ke nipis. Tebal nipis ni berdasarkan pada uruf lah. Pada pandangan uruf. Tengok tebal ke nipis, panjang ke pendek. Uruf ni maknanya daripada sudut pandangan zahiriat manusia. Jadi tebal ke nipis. Macam tu. Dan tuan-tuan pun saya rasa tuan-tuan pun boleh nilai sendirilah. Janggut tuan-tuan tu tebal ke nipis. Tak ada janggut langsung ke apa. Macam tu. Sebab ada orang ni tak suka menjaga janggut. Kelihatan janggut kan. Jadi kalau tak ada janggut tu bulan 10 lah. Kenalah ada janggut. Tidak pun sikit lah ada janggut. Pasang lah sikit. Pula ada hasil sikit kan je. Oh, marah pula. Tak handsome kan? Ada juga kan Umar dia tengok jangan abang ni dah tua kan. Ada semua perempuan dia suka pula jenggot. Tak? Ada semua pun tak suka dia. Baik. Jika janggut seorang nipis, maka wajib dibasuh janggut dan kulitnya sekali berdasarkan ayat Quran yang telah sebutkan. Jika janggut itu tebal dan lebat sehingga menutup kulit, maka wajib melimpahkan air ke atas janggut. Kerana itulah sebahagian yang kelihatan ketika berharapan. Dan tak wajib membasuh apa ini sebalik janggut. Jadi mana janggut tebal daripada sudut pandangan uruf dia tebal. Jadi tak wajiblah sampaikan air pada kulit tu. Tak wajib sampaikan.
Cukup ada di luaran sajalah, gosok-gosok kat luar aja. Tapi kalau nipis, janggut tu tipis pada pandangan huruf, maka wajib dah disampaikan air. Gitu. Tak sahlah wuduk kita kalau tak sampaikan air. Boleh? Akan tetapi disunatkan melurutkan janggut dengan cara memasukkan jari-jari ke bahagian bawah janggut itu. Ini berdasarkan hadis riwayat daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana yukhallilu lihyatahu. Ada Nabi SAW itu melurut janggutnya. Nabi melurutkan janggut. Okey? Hadis riwayat siapa? Betapa? Hadis sahih. Hadza hadis sahih rawahu Tirmizi. Jadi tuan-tuan, hadis sahih. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Oleh itu peliharalah janggut sebab Nabi berjanggut. Okey. Jadi cara melurutkan janggut itu terangkat oleh Anas dengan katanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iza tawadda'a ahazu kaffan minal ma' fa'adkhalahu tahta hanakihi fahallala bihi lihiyatahu wa qala hakaza amarani rabbi azza wa jalla. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, baginda mengambil air dalam tapak tangannya lalu memasukkannya ke bawah rahangnya, lantas melurut-lurutkan janggutnya dengan air itu. Dan baginda pun bersabda, beginilah cara Tuhanku memerintahkan aku. Hakaza amarani rabbi azza wa jalla. Hakaza amarani rabbi azza wa jalla. Inilah caranya Tuhanku memerintahkan aku. Dengan berwuduklah, ataupun kaifiat ataupun kaedah lah. Macam mana kita nak basuh janggut, kalau janggut tebal atau nipis dan sebagainya. Boleh? Boleh eh? InsyaAllah. Saya dapat mesej Abang Dolar ni, ni ikan ni. Dapat mesej? Dapat? Dia kata Dua 3 bulan. Selepoh Perak, Kampung Sungai Batang, rumah tepi Masjid Ahmadiyah, Selepoh Perak, 23 Disember. Dapat? Dapat ya? Bolehlah orang kata sewa bas ke 10 biji bas. 10 biji bas tuan. Orang kampung kita kan. Tapi saya tak ada lah. Saya akan pergi umrah insyaAllah 16 sampai 27. Tak dapat lah. Dia tuan yang berkelapangan tu, saya dalam grup tak dapat? Apa sih? Tak dapat? Apalah. Tak. Jadi juga, dia tak jadi. Karena bising-bising ada, tapi tak jadi. Bakal rumah Saadiah binti Zawabi. Okey tak? Kena menyapu semua bahagian kepala, masuhu jami' ra'si. Jadi sunat wuduk yang kena menyapu semua bahagian kepala. Kepala ialah setingkat tempat tumbuh rambut yang biasa. Kepala ialah tempat tumbuh rambut yang biasa. Adalah wajib menyapu di kepala walaupun sedikit, asalkan namanya sapuan. Asalkan namanya sapuan. Jadi sunatlah, wajib menyapu. Walaupun kata-kata jami' ini ataupun ba'di ini, kalau ba'di ini sebahagian. Kalau jami' ini semua kepala. Semua kepala semua bahagian kepala lah maksudnya. Semua yang dikatakan kepala tu, maka sunatlah kita sapu. Kalau sebahagian kepala ni sunat, wajib. Kalau sebahagian kepala tu wajib. Kalau semua bahagian kepala, itu adalah sunat. Itu sunat. Jadi kepala ialah tempat tumbuh rambut yang biasa. Adalah wajib menyapu di kepala walaupun sedikit, asalkan namanya sapuan.
Walaupun begitu, sunat menyapu semua bahagian kepala, kan? Semua bahagian kepala. Maksud kepala ni batasan kepala lah. Batasan pada tubuh, tempat tumbuh rambut kepala tu, batasan dia tu, kebiasaan batasan itulah yang dekatkan kepala. Walaupun muka ni dia kepala juga, betul tak? Muka, mata, hidung pun kepala juga, tapi dia tak dikira kat situ. Dia tak dikira kepala. Sebab muka dia ada bahagian muka pula. Bahagian muka pula. Walaupun muka itu kalau ikutkan dia ada sebahagian kepala juga. Macam tu. Tapi maksud dengan kepala ni lah daripada tempat mula tumbuh rambut. Itulah batas kepala. Jadi walaupun begitu, kata sunat menyapu semua bahagian kepala dengan cara mengambil air di tapak tangan dan melepaskannya. Maksudnya sehingga tinggal lembapan air pada tapak tangan. Kemudian dirapatkan kedua-dua ujung jari telunjuk kiri dan kanan dan letakkan kedua-duanya pada bahagian hadapan kepala. Kemudian dilalukan kedua jari itu hingga ke bahagian tengkuk dan berpatah balik sampai ke bahagian permulaan. Jadi daripada mula mana, daripada depan lah. Depan bawa ke belakang, belakang bawa ke depan. Depan, bawa ke depan dulu. Lepas tu bawa ke belakang, belakang bawa ke depan. Itu kaedah lah cara dia, gitu. Baik. Ulang semula. Walau bagaimanapun sunat menyapu semua bahagian kepala dengan cara mengambil air di tapak tangan dan melepaskan, maksudnya sehingga tinggal lembapan air pada tapak tangan. Air tapak tangan tu jadi dibuang separuh, jadi tinggal air lembab-lembab tu lah. Lembab-lembab tu disapulah. Kemudian dirapatkan kedua ujung jari telunjuk kiri kanan. Tunjuk mana? Ni. Dapat kan? Dapat kan? Dapat lah. Jadi bawa depan, bawa belakang. Kemudian dirapatkan kedua ujung jari telunjuk kiri dan kanan dan letakkan kedua-duanya pada bahagian hadapan kepala. Seterusnya dilalukan kedua jari itu hingga ke belakang tengkuk. Dan berpatah balik sampai ke tempat permulaan. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala berkenaan sifat wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famasaha ra'sahu biyadaihi fa'aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma zahaba bihima ila qaffahu thumma raddahuma ila al-makan allazi bada'a minhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya dengan kedua-dua tangannya hadapan dan belakang. Kemudian memulakan bahagian hadapan kepala, kemudian dibawa kedua tangannya sampai ke belakang tengkuk. Kemudian baginda mengembalikan semula ke tempat baginda memulakannya. Itu kaedahnya lah. Kaedahnya biasa orang cenia gitu. Disapu rahang gitu je. Jadi tak menepati pada cara dan kaedah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi mesti kita mulai daripada depan dahulu. Depan dibawa ke belakang, belakang bawa ke depan semula. Macam tu. Senang kan? Mudah cara dia. Baik. Kemudian yang ketujuh, menggosok-gosok kilah jari-jari kaki dan tangan. Tahlilil asabi' yadaihi wa rijlaini. Tahlil ni sama macam tadi lah. Tahlilu lihiyatil kasati. Menyelat-nyelat janggut yang tebal tadi kan. Gitu juga dengan kata menyelat-nyelat jari-jari tangan dan kaki ini sama juga menggunakan istilah yang sama. Tahlil. Lam yalam. Tahlil. Tahlil asabi' al-yadaini wa rijlaini dia kata. Menyelat-nyelat jari-jari tangan dan kaki. Ini hukumnya sunat. Bukan wajib pun, sunat. Tapi walaupun begitu kita digalakkan buat. Kenapa? Kerana mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun bagi orang yang sampai lah. Sampai dia punya tangan itu tak sampai kan mudarat pula. Mungkin kadang-kadang orang sakit pinggang dan sebagainya. Jadi dia bila sakit pinggang susahlah dia nak menyelat jari kaki tu.
Bagi ini untuk orang yang sampai. Jangan dipaksa lah. Kalau paksa kan mungkin takut berlarap pula jatuh dalam bilik air, kan satu hal pula itu. Betul tak? Sebab orang menjilat jari ni, dia mesti biasanya akan menumpang kaki di sebelah dia. Betul? Satu kaki akan diangkat, satu kaki diangkat untuk kita nak salat, nak jilat-jilat jari, satu kaki akan menumpang lah. Menumpang. Jadi takuti kaki kita tak kuat, kuda tak kuat. Kalau kuda tak kuat, takut nanti jatuh dalam jari pula, dan berdarah pula. Jadi sesiapa yang kaki dia kuat, bolehlah buat menjilat-jilat jari kaki. Kalau menjilat jari kanan memanglah senang. Menjilat jari kanan dan kiri mudah je, kan? Dia tak perlu nak menumpang kaki itu. Baik. Jadi mengosok-osok celah-celah jari kaki dan kanan. Kerana dilakukan dengan cara menceracakkan jari kedua tangan atau tangan antara satu dengan yang lain. Menceracak, istilah menceracak. Dan manakala menggosok-gosok jelah jari kaki ialah dengan memasukkan pada jari kelengkeng kaki kanan dan disudahi dengan jari kelengkeng kaki kiri. Mula daripada jari kelengkeng kaki kanan sampai ke jari kelengkeng kaki kiri. Caranya ialah dengan memasuk ke jari kelengkeng tangan kiri pada kaki kanan dan jari kelengkeng tangan kanan pada kaki kiri. Dari bawah kaki. Dari bawah. Faham tak? Banyak orang kan buat daripada atas. Tak menepati kaedah. Dia mesti daripada bawah. Itu yang kadang takut tuan tumbang tergolek ke situ. Kalau daripada atas memang senang lah. Ini daripada bawah, maknanya jari kelengkeng daripada bawah. Daripada bawah, masuk pada bawah, bukan daripada atas. Boleh faham kan? Gitu. Dengan masukkan jari kelengkeng tangan kiri pada jari kanan dan pada kaki kanan, dan jari kelengkeng tangan kanan pada kaki kiri, iaitu dari bawah kaki. Daripada bawah. Cara inilah mengikut sunnah berdasarkan hadis Laqit bin Sabirah radhiyallahu ta'ala yang telah disebutkan dalam pembicaraan tentang berkumur dan istinsyaq. Asbagil wudu wa khallali bainal asabi' wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Sempurnakanlah wudu dan gosoklah antara celah-celah jari serta lebih-lebihkanlah pada istinsyaq, kecuali jika anda ataupun kamu berpuasa. Jika jari-jari itu rapat dan tak dapat sampai air, kecuali dengan cara menggosok di celah-celahnya, maka wajiblah menyampaikan air padanya dengan cara digosok ke celah-celahnya atau dengan cara yang lain. Ada jari kadang rapat kan, dan jari kaki tu rapat, itu yang wajib sampaikan air tu. Itu dah jadi wajib pula dah. Kalau jari tak rapat, dan sunatlah menyelat-nyelat jari tu, menyelat jari kan. Itu pun melalui daripada celah bawah. Balik. Jika jari-jari itu rapat dan tak dapat sampai air, kecuali dengan cara menggosok di celah-celahnya, maka wajiblah menyampaikan air kepadanya dengan cara digosok di celah-celahnya dan dengan cara yang lain. Ataupun apa cara lah, yang penting sampai air. Sebab ada orang ni jari kaki dia tu rapat sangat kan. Jadi wajib kita sampaikan air dah. Dia bukan sunat lagi lah. Baik, kemudian menyapu kedua telinga. Sunat menyapu kedua telinga pada bahagian luar. Dan dalam berdasarkan hadis riwayat daripada Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'si wa uznaihi zarihima wa batinima wa adkhala asbi'aihi fi hujra uznaihi. Nabi SAW menyapu kepalanya dan kedua-dua telinganya zahir dan batin, luar dan dalam, dan baginda memasukkan dua jarinya ke lubang kedua-dua telinga. Baginda memasukkan
dua jarinya ke lubang kedua-dua telinga. Jadi menyapu telinga ialah dengan menggunakan air baru yang bukannya air sapuan kepala. Jadi kalau tuan nak menyapu telinga, mestilah menggunakan air baru. Jangan air lebihan daripada tuan basuh kepala. Ini kerana telinga adalah anggota yang berbeza daripada kepala, daripada sudut nama dan bahagiannya. Walaupun telinga tu duduk kat kepala. Kalau nak ikut kan, memanglah telinga tu sebahagian kepala. Betul? Muka pun sebahagian kepala. Janggut pun sebahagian kepala juga. Tapi diasingkan. Tetap diasingkan lah. Jadi mana dalam sunnah kita berwuduk pun diasingkan muka, bahagian muka. Muka lah. Kepala lah gitu. Walaupun daripada sudut pandangan awal lain, pada sudut pandangan kita, kepala juga. Muka pun kepala juga. Yang tu. Jadi menyapu telinga ialah dengan menggunakan air baru yang bukannya air sapuan kepala. Ini kerana telinga adalah anggota berbeza daripada kepala, daripada sudut nama dan juga kejadiannya. Oleh itu disucikan perasingan sebagaimana anggota-anggota yang lain. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid bahawa beliau melihat Rasulullah SAW berwuduk, lalu baginda mengambil air yang lain untuk menyapu telinganya, berlainan daripada air yang digunakan untuk menyapu kepala. Sapuan kedua telinga dilakukan setelah selesai menyapu kepala. Biasanya kita basuh telinga selepas daripada selesai sapu kepala kan. Dia pun sunat je, bukan wajib pun. Tapi walaupun sunat, memang kita digalakkan basuh. Cara menyapu telinga ialah kedua tangan mengambil air, lalu dimasukkan kedua telunjuknya ke dalam kedua lubang telinga. Kemudian kedua jari telunjuk itu dipusingkan pada lipatan telinga. Manakala dua ibu jari pun dilalukan di atas telinga luar, lalu ditekapkan ke kedua tapak tangannya yang basah kepada kedua-dua telinga, demi untuk memastikan sapuan itu rata. Sapuan itu rata. Okey, cara dia lah. Kedua tangan mengambil air, lalu dimasukkan kedua-dua telunjuk ke dalam kedua lubang telinga. Kemudian kedua jari telunjuk dipusingkan, betul? Pusingkan. Pusing-pusinglah. Dipusing-pusingkan pada lipatan telinga. Manakala ibu jari dilalukan di atas telinga luar, di belakang lah, atas telinga luar. Setelah itu ditekap kedua tapak tangannya yang basah kepada kedua telinga. Ditekap pula. Tekapkan. Tekapkan kedua tapak tangan yang basah pada kedua telinga demi untuk memastikan sapuan itu rata. Sebab itu apa? Itu bagi orang yang ada telinga lah. Dia tak ada telinga, tak dapat bantu lah. Pada waktu yang ada telinga kan gitu. Kemudian kalau ada rambut yang panjang, maka nak rambut panjang tu naklah diketepikan lah rambut panjang tu. Sebab nanti dia akan menghalang daripada sampai air kan kepada bahagian telinga. Itu kaedah cara lah menyapu kedua-dua telinga. Bagi orang yang tak ada lipatan je ni, dia tak ada lipatan telinga. Ni kedua jari telunjuk itu dipusingkan pada lipatan telinga. Itu bagi yang ada lipatan, yang tak lipatan lagu je lah. Dia ada telinga tapi tak ada lipatan telinga kan. Tak ada cuping telinga pun ada kan. Ada orang ada telinga, tak ada cuping telinga. Betul kan? Macam tu. Kebiasaan orang ada telinga, cuma cuping telinga lah. Berbeza-beza kan. Jadi kalau tak ada cuping telinga tu dilalukan air je lah, ditekapkan air kat situ je lah. Sebab cuping telinga tak ada. Yang ni kaedah ni untuk yang ada cuping telinga, yang normal lah macam tu. Orang normal, yang sehat, bukan kekayuh dan sebagainya. Ini adalah kaedah yang diajar Rasulullah SAW macam tu. Baik, kemudian membasuh dan menyapu sebanyak 3 kali.
Semua perbuatan wudu sama ada yang wajib atau sunat adalah sunat dilakukan sebanyak 3 kali berdasarkan cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melalui hadis riwayat daripada Utsman radhiyallahu anhu. Katanya, ala urikum wudu'a Rasulullah SAW summa tawadda'a salasan wa salasan. Ala urikum wudu'a Rasulullah SAW summa tawadda'a salasan wa salasan. Maukah aku tunjuk kepada kamu cara wuduk Nabi SAW? Kemudian baginda beliau pun berwuduk sebanyak 3 kali pada setiap perbuatan. Jadi Nabi biasa buat 3 kali. 3 kali. Kalau sekali je boleh ke? Boleh lah. Sekali boleh. Tapi digalakkan 3 kali. Jadi mengulangi sebanyak 3 kali bukannya wajib. Kerana Nabi SAW pernah berwuduk dengan sekali perbuatan sahaja. Dan ada yang lakukan 2 kali perbuatan. Masya Allah. Sebab Nabi pun pernah buat sekali ataupun 2 kali. Tapi lazimnya 3 kali. Lazimnya 3 kali. Tujuannya ialah untuk menerangkan bahawa bilangan itu adalah harus. Jadi kenapa buat Nabi pernah buat ada sekali je? Ada Nabi buat ada 2 kali. Ada Nabi buat 3 kali. Kenapa? Sebab nak menerangkan syariat. Menerangkan bahawa bilangan itu harus saja. Akan tetapi yang afdal ialah 3 kali. Makruh hukumnya melebihi 3 kali. Demikian juga makruh dengan bilangan yang kurang daripada 3 kali, kecuali jika uzur. Ini kerana apabila Nabi SAW selesai berwuduk sebanyak 3 kali, beliau akan bersabda, hakaza wudu paman zada aw naqasa faqad asaa wa zalama. Hakaza wudu, beginilah cara wudu. Sesiapa yang menambah, manzada barang siapa menambah, aw naqasa ataupun mengurangkan, maka dia telah melakukan keburukan. Faqad asaa wa zalama. Maka seolah-olah dia melakukan satu keburukan dan kezaliman. Masya Allah. Sebabnya kita sunatkan 3 kali. Jangan lebih 3 dan jangan kurang daripada 3. Bukan makna tu benda tu wajib, tak ada, dia tak wajib pun. Ini namanya bilangan tu harus je lah. Tapi dia tekankan begitulah je tu. Dan jumlah 3 ni jumlah ganjil lah. Jumlah ganjil kan. Kerana Allah Ta'ala tu ganjil. Jadi Allah Ta'ala suka benda ganjil. Dan witir kan ganjil. Macam tu. Baik. Apabila orang berwuduk merasai sanksi tentang bilangan perbuatan wuduk yang lakukannya, sekiranya perbuatan itu wajib, maka wajiblah dia mengambil apa yang diyakininya. Gitu. Apabila orang berwuduk merasa sanksi tentang bilangan perbuatan wuduk yang lakukannya, sekiranya perbuatan itu wajib, maka wajib dia mengambil apa yang diyakininya. Namun sekiranya perbuatan sunat, maka sunat mengambil apa yang diyakininya. Ini kerana pada asalnya tidak berlaku penambahan bilangan perbuatan. Sama keadaannya jika dia syak tentang bilangan rakaat solat. Kalau kita dalam solat, kita ragu-ragu berapa bilangannya. 4 atau 5 kan? 5 memang tak adalah. 3 atau 4, 2 atau 3. Jadi kita ambil yang paling kurang lah. Kalau kita ragu-ragu antara 2 dengan 3, kita ambil 2. Kata kita ragu, kita ragu-ragu antara 3 dengan 4 rakaat. 3 atau 4 rakaat kita dah sembahyang. Kita lupa kan. Jadi kita ambil yang 3. Kita ambil yang yakin lah. Okey. Nanti di ujung nanti kita buatlah sujud sawi. Subhanallazi la yanamu wa la yashu. Bacaannya. Subhanallazi la yanamu wa la yashu. Maksudnya Allah Ta'ala yang tidak tidur dan tidak lupa. La yanamu wa la yashu. Okay. Kemudian yang 10, mendahulukan anggota kanan terhadap anggota kiri. Dalam wudu, sunat didahulukan basuhan anggota kanan terhadap anggota kiri, yaitu pada anggota tangan dan kaki menurut ijma'. Tetapi bukannya wajib. Sunat didahulukan basuhan tangan kanan daripada anggota kiri, yaitu pada anggota tangan dan kaki. Jadi kalau kaki itu basuh kaki kanan dulu lah.
Lepas tu baru basuh kaki kiri. Juga dalam bab makan. Dalam bab makan kan kita kena basuh makan menggunakan tangan kanan. Sebab tangan kanan ni sunnah. Kalau guna tangan kiri ini syaitan. Kata Nabi. Kerana syaitan makan menggunakan tangan kiri. Gitu. Itu tak digalakkan kecuali kalau kita ada masalah lah. Masalah tangan kanan kita itu memang sakit ke apa ke, dia tak boleh menggunakan kanan, paksalah menggunakan kiri je tu. Dalam wudu sunatlah dahulukan basuhan tangan kanan, anggota kanan terhadap anggota kiri, iaitu pada anggota tangan dan kaki menurut ijma'. Tetapi dia bukanlah wajib. Dalam apa jua perbuatan yang mengandungi kemuliaan, maka sunat didahulukan anggota kanan. Seperti wudu didahulukan kanan, mandi didahulukan kanan, pakai pakaian didahulukan kanan, masuk ke masjid didahulukan kaki kanan, dan seumpamanya semua disunatkan kanan. Benda yang ada kanan lah, dan benda yang ada kanan kenalah kanan dulu. Ada tu. Itu juga ketika mandi mayat kan, mandi jenazah kan didahulukan kanan, disunatkan dahulukan kanan jenazah dulu. Dah selesai kanan jenazah pula kiri. Ya kan? Itu. Lepas begitu silap. Dalam bab makan pun juga menggunakan tangan kanan. Gitu. Dalil sunat yang mendahulukan anggota kanan adalah hadis riwayat daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Iza tawadda'tum fabda'u biyaminikum." Iza tawadda'tum fabda'u biyaminikum. Apabila kamu berwudu, maka mulakan anggota kanan kamu. Itulah cara yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Namun jika dimulakan dengan anggota kiri wudu, tetap sah. Tetap sah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua belah tangan kamu meliputi kepada siku. Dia tak sebut pun belah kanan. Semua dia kata basuhlah kedua belah tangan. Kedua belah tangan kanan. Kanan ke kiri dulu tak tahu. Dia tak sebut. Kan? Kalau ikut pada umum pada hadis ni lah. Itu dulu. Ayat Quran ni. Ayat Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua belah tangan kanan. Tangan kamu. Dia tak sebut kanan kiri. Itu. Jika wajib didahulukan yang kanan daripada kiri, tentulah Allah Ta'ala tidak mengumpulkan sekali sebutan kedua tangan itu. Namun begitu, mendahulukan anggota kiri hukumnya makruh tanzih. Walaupun wuduk itu sah. Walaupun wuduk itu sah. Makruh tanzih. Dia ada makruh dua. Makruh tahrim dan juga makruh tanzih. Makruh tanzih ni makruh biasalah. Kalau makruh tahrim ni dah makruh yang berat. Berat makruh dia. Makruh tahrim. Makruh tanzih ni makruh yang lebih baik kita tinggalkan. Mana kalau kita tinggalkan dapat pahala lah. Kalau kita buat tak dosa pun. Tapi digalakkan kita tinggalkan. Boleh? Macam tu. Habis. Sampai situ tandalah nombor 11 kosong. Kemudian kita baca sikit soal jawab agama ni. Kalau tak bacakan tak bergerak pula. Tak kita. Nombor apa? Akidah. Okey. Soalan? Tiga empat. Okey. Lihat pada soalan 34 ke surat 103 bahagian 2 tasawuf, soal jawab agama. Bagaimana perkembangan aliran tasawuf sunni? Bagaimana perkembangan aliran tasawuf sunni? Jawapannya tasawuf pada peringkat awal
perkembangannya lebih dikenali dengan peringkat zuhud, marhalah zuhud. Dia berlaku pada kurun pertama dan kedua hijrah. Ketika itu terdapat kalangan Islam yang beribadah dan mengamalkan doa-doa dan amalan-amalan tertentu. Jadi pada zaman dulu, pada zaman Nabi, dia tak terkenal tasawuf. Dia tak dikenali sebagai tasawuf. Pada zaman sahabat pun tak dikenali sebagai tasawuf. Dia hanya dikenali marhalah zuhud, makam zuhud ataupun marhalah zuhud kan. Makam tawakal, makam sabar kan, makam sabar. Dia tak ada istilah tasawuf. Istilah tasawuf ni dibuat oleh ulama-ulama kemudian macam tu. Untuk nak bezakan, oh ini tasawuf, ini tauhid, ini fiqah, ini usul fiqah, ini tafsir, ini hadis. Betul tak? Dapatlah di klasifikasi itu. Kalau mengaji di universiti pun macam-macam istilah-istilah kan. Kos-kos pengajian di universiti, kos syariah pun macam-macam jadi kos kan. Tak macam dulu lah je kan. Kadang-kadang dibuat dua dalam satu. Maknanya pengajian Islam dengan multimedia kan. Digabungkan dunia dan akhirat kan. Macam tu. Jadi bukan saja orang student tu dia mengaji agama, malahan bab dunia pun dia mengaji lah. Maknanya kalau keluar daripada universiti nanti kan, dia tahulah ada kemahiran-kemahiran tu. Sebab syarikat ke kilang-kilang nak ambil pun dia tengoklah, oh kau ni ada multimedia tak? Boleh buat ni tak? Design ni boleh tak? Boleh design tak? Kalau hanya sekadar pengajian Islamnya kadang melampak orang putusan, orang ijazah bagi pengajian Islam pun melampak kan? Ijazah. Ada ijazah, ada sejana dan sebagainya, melampak. Diploma lagi, gambar lagi. Kan? Jadi dibuat 2 dalam 1, 3 dalam 1 dan sebagainya. Mana habis ijazah tu adalah kemahiran dunia lah. Dia tertulis kat sijil. Kemahiran dunia kan, multimedia kan, muamalat dan sebagainya kan. Gitu. Perbankan Islam lah. Lepas tu halal lah. Pengajian Islam dengan fikih halal. 2 dalam 1. Okey. Baik. Jadi tasawuf pada peringkat awal pengembangannya dikenali dengan peringkat zuhud, marhalah zuhud. Dan Nabi pernah bersabda, sebaik-baik kurun ialah kurunku. Khairul kurun qurni. Sebaik kurun adalah kurunku. Summa yaluna, kemudian selepasnya. Ada para ulama menyatakan kan kurun sahabat dengan tabi'in ini kalau ikut derajat keturunan mereka sama je dari segi kelebihan mereka. Cuma berbeza kurun je lah. Ini kurun sahabat. Satu kurun berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun mana satu kurun lah. Nabi pernah kata sebaik-baik kurun ialah kurun aku. Kemudian yang selepas daripada aku. Kemudian selepas daripada aku. Kalau kita lihat pada zahir hadis itu menunjukkan bahawa kurun Nabi yang terbaik. Kemudian kurun lepas tu kurun sahabat, lepas tu kurun tabi'in, lepas tu kurun tabi'in. Mana dari segi keafdaliyat tu, keutamaan tu lebih pada kurun Nabi lah macam tu. Tapi ada juga ulama perangan kan kurun Nabi, kurun sahabat, tabi'in sama. Daripada sudut keutamaan mereka, kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka adalah sama lah. Itu disebut dalam pembahasan dalam kitab Jawharatul Tauhid. Ada pembahasan lah berkenaan dengan sebaik kurun ni. Baik. Jadi tasawuf pada awal peringkat perkembangannya lebih dikenali dengan peringkat zuhud, marhalah zuhud. Ini berlaku pada kurun pertama dan kedua hijrah. Ketika itu terdapat di kalangan orang Islam yang beribadah dengan mengamalkan doa-doa dan amalan-amalan tertentu. Mereka juga menerapkan budaya zuhud dalam kalangan kehidupan seharian, baik yang bersangkut dengan makanan, minuman, cara berpakaian dan juga tempat tinggal. Mereka melakukan amal demi hari akhirat. Ini sebabkan itu mereka memilih cara hidup demikian. Golongan ini terdiri daripada Hasan Al-Basri, iaitu yang meninggal pada tahun 110 Hijrah, dan Rabi'ah Adawiyah.
yang meninggal pada 185 Hijrah. Hasan Basri ini kalau ikutkan pernah ada cerita ni. Hasan Basri ni pernah cuba meminang Rabi'atul Adawiyah ni, tetapi Rabi'atul Adawiyah ni dia menolak lah. Rabi'atul Adawiyah ni dia seorang perempuan yang soleh. Ada menyatakan dia seorang wali Allah, seorang wali Allah yang perempuan. Dia perempuan Rabi'atul Adawiyah ni. Banyak orang meletakkan nama anak Rabi'atul Adawiyah dengan harapan menjiwailah sifat akhlak yang baik yang ada pada Rabi'atul Adawiyah ini. Dalam kitab Turatul Nasihin ada ceritakan bahawa Hasan Basri ini cuba meminanglah untuk berkahwin dengan Rabi'atul Adawiyah ini. Tapi Rabi'atul Adawiyah ini dia memberi beberapa syarat. Beberapa syarat ataupun pertanyaan lah. Kalau kamu boleh jawab soalan ini, saya akan terima pinangan. Dia kata. Antara syaratnya, nanti besok saya di alam kubur, kan, adakah aku ni akan disesa atau tidak? Sampai sini tak boleh jawab. Macam tu. Kemudian nanti akhirat, adakah saya dimasukkan ke syurga atau neraka? Memang tak boleh jawab. Asal masih tak boleh jawab. Mana kita tahu? Syurga neraka. Tapi itulah soalan yang dikemukakan oleh Rabi'atul Adawiyah kepada Hasan Basri. Jadi Hasan Basri tak boleh jawab. Jadi ikut kisahnya tak jadilah kahwin. Tak jadilah kahwin. Kerana Hasan Basri tak mampu menjawab soalan dia digunakan oleh Rabi'atul Adawiyah. Gitu. Kemudian semenjak kurun ketiga Hijrah, ahli-ahli tasawuf banyak memperkatakan tentang hal-hal kejiwaan dan suluk secara terperinci. Kejiwaan dan suluk. Suluk ni maknanya mengasingkan dirilah. Biasanya diamalkan oleh tarikat. Ahli tarikat dia ada suluk. Contohnya suluk 10 hari, suluk 20 hari, suluk 30 hari dan sebagainya, 40 hari suluk kan dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan nak merawat jiwa tuan-tuan tu yang banyak sifat-sifat masubah, contohlah masuklah suluk, bersuluklah. Cuma suluk ni memfahamlah. Bersuluk tak boleh campur dengan orang ramai. Duduk dalam satu bilik tu dalam kelambu kan. Dia tengoklah kalau tempat tu banyak bilik, guru mursyid tu, guru dia guru tarikat dia menyediakan banyak bilik, okeylah. Tapi kalau peserta ramai, mungkin dia terpaksa menggunakan kelambu, tambahkan partition sebab orang suluk ni dia mesti duduk dalam tu seseorang. Jadilah dia bagi bilik-bilik dan sebagainya. Ada zikir-zikir, bilik-bilik baca Quran dan sebagainya. Contohnya kena berzikir, contohnya latif kan 50,000. Ya latif 50,000, ya Qahar 50,000, ya Azim, ya Rahman Rahim 50,000. Sanggup ke? Kalau sanggup boleh daftar lah. Kalau sanggup berzikir 50,000 satu hari, pergilah daftar. Ada banyak tempat-tempat suluk tu yang terikat yang ada lesen yang digunakan oleh Jabatan Mufti kan. Pergilah daftar masuk suluk kan. Adalah kelebihan suluk kat situ. Cuma dia akan mengujilah tahap kesabaran kita lah. Jadi makan pun dia tak boleh makan sembarangan. Jadi tak dapat nak makan sorok-sodap tu. Kan kari kepala ikan ke, tak dapat kepala kambing, tak dapat dah. Betul? Makanannya tak jenis yang tak sedap lah gitu. Tak ada lauk, nasi je, garam dan sebagainya. Itulah itu makanan tu kan pilih. Baik. Jadi semenjak kurun ketiga Hijrah, ahli tasawuf banyak mengatakan tentang hal kejiwaan dan suluk ini. Pada ketika itu mereka telah pergi dengan lebih jauh lagi, sehingga ada yang membahaskan tentang zat ketuhanan dan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ada yang membicarakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan al-fana. Al-fana as-sufi. Fana mana binasa lah. Binasa dalam mengingati Allah Taala, bukan binasa hancur badan. Al-fana as-sufi. Hasilnya lahirlah ilmu tasawuf sebagai salah satu daripada ilmu-ilmu Islam. Jadi pada zaman Nabi dia tak ada nama tasawuf. Okey.
Jadi dinamakan pada zaman kemudian kan, di printing lah kan, di print kan, gitu. Okay. Jadi tasawuf mempunyai ciri-ciri tersendiri, berbeza dengan ilmu-ilmu dan lain, terutama daripada segi penggunaan silah yang khusus. Secara tepatnya, ahli tasawuf muncul setelah berlakunya pembukuan ilmu tasawuf. Hakikat ini dinyatakan oleh Ibn Khaldun tatkala ditulis dan dibukukan segala ilmu, dan para fuqaha menggarap ilmu fiqh serta usul fiqh, juga ditulis ilmu kalam dan ilmu tafsir. Maka ada di antara mereka yang menulis tentang kewarakan, ada di kalangan mereka itu menulis tentang muhasabah diri, dan sebagaimana dilakukan oleh Imam Al-Husaini dalam kitabnya Ar-Risalah, dan Imam Syahrawardi dalam kitabnya Al-Awarid Al-Ma'arif. Maka jadilah ilmu tasawuf sebagai ilmu yang ditulis selepas ia hanya sebagai tarikat. Dari satu sudut yang lain juga terdapat sebahagian ilmu ulama tasawuf pada kurun ketiga dan keempat Hijrah, seperti Junaid Al-Baghdadi, Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Kharas, serta lain lagi mengumpulkan guru-guru mereka untuk ditarbiyah. Antara itu dia merupakan titik bermulanya aliran tarikat tasawuf dalam Islam. Gitu. Habis wallahu a'lam bishawab. Itulah berkenaan perkembangan tasawuf. Okey, sebuah soalan kalau ada sebelum saya tutup punya pengajian pada pagi ini. Ada. Ini rasanya dari mana ya? Dari sini ada dua yang bawah. Ini yang saya tak paham lah. Daripada bawah. Ini kelinci yang bawah itu dari atas ini, dari bawah ke atas. Maksudnya. Ya, daripada bawah. Dari sini. Ya. Naik ini ya. Ya. Terima kasih. Siwak pada bawah. Tak ada. Wah, suruh sini. Yang biasa tu, yang salah yang tak jumpa suka tu. Itu dia bersuluk ke tak? Bersuluk. Saya daripada kiri ya. Kiri ya. Kaki kanan dulu, Tapi ambil yang belah kiri, kelengkek dulu. Kelengkek bawa ke jari. Jadi. Lepas tu kaki kiri pula. Daripada ibu jari sampai ke kelengkek. Tapi mesti kosong daripada belah bawah. Okay? Bau menepati. Habis wallahu a'lam. Ya? Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa 'alaman taqabbala. Wariskan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim. Nawlana qulubana fi nur ma'rifatika wa ta'amna ta'arif. Allahumma faqina bihi Allahumma faqina bihi. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anfur fadil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kuliah semua kita sudah pun selesai. Jadi semua jemaah tidak dibiarkan kembali. Saya minum dulu. Sesudah minum baru kita